Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi kita di dalam siri kisah seram netizen. Jadi pertama sekali aku ingin mengucapkan terima kasih banyak-banyak kepada korang semua yang masih lagi sudi untuk menonton video di channel YouTube aku ni. Kepada yang masih belum subscribe, korang boleh tekan butang subscribe di bawah dan tekan juga untuk mendapat notifikasi, di mana korang perlu menekan butang loceng dan korang boleh mendapat notifikasi setiap kali aku memuat naik video aku yang terbaru. Okay, so untuk sesiapa yang baru mendengar, siri kisah seram netizen ni adalah sebuah siri di mana aku mengumpulkan kisah-kisah seram daripada para netizen yang mana mereka mengirimkan cerita mereka melalui Facebook dan juga email, dan ada juga yang meletakkan cerita seram mereka di ruangan komen, dan aku ambil dari sana untuk aku kongsikan kepada korang yang sedang menonton dan mendengar video ini. Okay, jadi kalau sesiapa yang berminat untuk kongsikan kisah seram berdasarkan pengalaman peribadi ataupun cerita seram yang mungkin korang pernah dengar daripada kawan ataupun saudara mara, adik-beradik, so korang boleh kongsikan kisah seram tersebut sama ada melalui Facebook aku ada letak link kat bawah, dan korang boleh korang boleh klik link tu dan message di Facebook aku cerita seram korang, ataupun korang boleh email, di mana aku dah letak email address aku juga supaya korang boleh hantar cerita seram korang. Ataupun kalau korang rasa macam cerita seram korang tu mungkinlah tak ada boleh mengaibkan sesiapa, korang boleh tinggalkan cerita seram korang di ruangan komen di bawah. Baiklah, untuk hari ni aku mungkin terpaksa kongsikan satu kisah seram sahaja. So seperti kalau kebiasaannya, aku akan kongsikan dua kisah seram. Tapi memandangkan pada hari ni aku ada masalah, aku tak boleh nak cakap lama sangat sebab sebenarnya tekak aku ni tengah sakit. So ini pun kontrol je untuk cakap. Jadi minta maaf lah kalau cerita seram yang aku nak sampaikan ni tak panjang dan boleh menyebabkan korang rasa macam sikitnya. Minta maaf nanti kalau suara aku dah elok, aku boleh buat macam selalu dua cerita seram. Okay, so hari ni aku nak kongsikan satu kisah seram daripada seorang saudara ni. Dia ni adalah orang kata apa, penonton setia kot video-video aku kat channel YouTube aku ni. Perasan sendiri pula. Nama dia ialah, dia gunakan nama, mungkin nama samaran dia kot, Encik Awang lah aku panggil, Encik Awang. Dan aku rasa dia ni mungkin lah dah berusia sikit ke banding aku, so kita panggil Encik Awang lah. So Encik Awang ni dia tinggalkan cerita seram dia di ruangan komen, dan aku pun ada minta izin dia untuk aku bacakan cerita seram dia di dalam siri kisah seram netizen ni. Dan cerita seram dia ni ialah berkenaan dengan gangguan yang dia alami semasa melalui satu jalan di kawasan Empangan Timah Tasuh yang terletak di Perlis. So untuk kita ketahui sama-sama kisah seram yang disampaikan, yang diceritakan oleh Encik Awang ni, jom kita sama-sama dengarkan cerita seram di dalam kisah seram netizen. Okay, kisah ini dikongsikan oleh saudara Awang, Encik Awang. Okay, berkenaan dengan gangguan yang dia alami di jalan di kawasan Empangan Timah Tasuh, Perlis. Kisah ini berlaku di Perlis, iaitu di kawasan berhampiran Empangan Timah Tasuh. Rasanya tuan pun tahu tempat tu kalau tuan pernah
bershopping ke arcade niaga di Padang Besar, Perlis. Pada satu malam, pada jam lebih kurang pukul 11.30, saya baru saja bertolak dari rumah emak angkat di Padang Besar, Perlis untuk balik ke Johor Bahru. Sebenarnya, ada dua jalan dari Padang Besar untuk ke Pekan Kangar, iaitu melalui kawasan Empangan Timah Tasoh dan satu lagi melalui kawasan Ladang Tebu Cuping. Entah macam mana, boleh pula saya terlajak jalan dan melepasi kawasan Ladang Tebu Cuping tu. Jadi, saya pun teruskan dengan melalui jalan ke kawasan Empangan Timah Tasoh. Masa itu, saya satu kereta dengan family, isteri dan 2 orang anak. Sampai di kawasan Empangan Timah Tasoh, jam sudah menunjukkan hampir ke pukul 12.30 malam. Semasa menaiki bukit, iaitu sebelum sampai ke restoran Tok Mek, sebuah restoran yang agak terkenal di Perlis, isteri saya yang sedang memangku anak kedua, masa tu saya ada 2 anak dan dia memangku anak yang kedua yang masih kecil, tiba-tiba isteri saya menjerit, "Abang, abang dah langgar orang. Kesian dia bang." Secara serta-merta, bila dengar je isteri saya menjerit, bulu roma saya terus meremang. Apa tidaknya, saya ketika itu masih dalam keadaan sedar dan waras. Tapi saya tak nampak pula kalau saya ada langgar sesiapa. Saya hanya mendiamkan diri pada ketika itu. Tapi isteri pula tak habis-habis menjerit sambil berulang-ulang memberitahu saya bahawa saya dah langgar orang. Kusut saya dibuatnya bila isteri tetap berulang-ulang mengatakan saya dah langgar orang. Saya pun tanya, siapa yang saya langgar? Awak ni. Kemudian isteri saya pun jawab, "Tu, perempuan yang pakai baju kebaya sambil dukung anak dan dia sedang memimpin tangan anaknya yang lagi seorang. Orang tu lah yang awak langgar." Saya jadi semakin cemas bila dengar isteri cakap begitu. Saya bukannya mengantuk, malah saya tak tertidur pun. Saya juga masih waras dan mata saya masih nampak dengan jelas. Saya tahu saya tak langgar sesiapa pun. Saya masa tu dah tak tahu nak cakap apa. Bulu roma memang kekal meremang dah. Isteri saya pula masih berulang-ulang cakap benda yang sama. Saya suruh dia diam, dia tetap cakap benda yang sama. Disebabkan sudah mula rimas dengan bebelan isteri, saya terpaksa kuatkan suara dan mengatakan dengan tegas kepada isteri supaya dia diam. Saya kata padanya, "Kalau awak nak cerita apa-apa, cerita bila kita sampai Johor nanti." Memandangkan perjalanan ke JB masih jauh, saya pun ambil keputusan untuk singgah sekali lagi di rumah mak mertua di Pendang, Kedah. Sampai di rumah mak mertua jam lebih kurang pukul 1.30 pagi. Mereka pun nampak terperanjat sebab awalnya saya dah bagi tahu saya akan terus balik ke JB dari Perlis. Tapi tiba-tiba saya sekeluarga singgah lagi. Saya bagi alasan nak singgah sebab letih sangat-sangat nak memandu sampai ke JB. Jadi saya nak rehat dulu sebelum teruskan perjalanan keesokan harinya. Keesokan harinya, semasa bersarapan, barulah isteri menceritakan kenapa dia bersikap cemas pada malam tadi. Rupa-rupanya, apa yang membuatkan dia menjadi cemas dan menjerit-jerit adalah disebabkan dia ternampak makhluk berbadan besar dengan bulu yang penuh di badan sedang melompat dari arah bukit di sebelah kanan menuju ke kereta kami. Semakin lama,
makhluk itu bergerak semakin dekat dengan kereta kami, sehinggakan isteri saya boleh nampak mata makhluk itu berwarna merah menyala. Masa tu isteri saya kata saya sudah memandu dengan cukup laju, tapi makhluk itu masih lagi mengejar kami. Namun begitu, sebaik saja kereta kami melepasi restoran Tok Mek, isteri memberitahu yang lembaga itu sudah tidak lagi mengejar kami. Sebenarnya saya dah pernah berpesan kepada isteri supaya diamkan diri apabila nampak benda yang pelik-pelik semasa lalu di jalan Timah Tasuh tu. Tapi itulah, mungkin isteri saya pun tak ingat sebab dia pun pada masa tu dalam keadaan takut dan cemas. Sudahlah, masa tu hanya kereta kami saja yang ada di atas jalan raya. Mendengar isteri saya menjerit cemas seperti malam tadi sudah tentunya membuatkan saya pun turut jadi takut dan cemas. Apa-apa pun kepada kita semua, bila terjadi perkara-perkara macam ni, kita janganlah tegur atau bercakap tentang apa-apa pasal perkara pelik tu. Buat macam biasa saja. Jangan lupa juga untuk membaca ayat menaiki kenderaan sebelum bergerak, dan bacalah ayat-ayat suci Al-Quran supaya akal, fikiran dan pandangan kita tidak mudah dikelirukan oleh makhluk-makhluk Allah itu. Wallahu alam. So itulah dia kisah yang dikongsikan oleh Encik Awang berkenaan dengan gangguan yang dialaminya di kawasan empangan Timah Tasuh. Kalau ikutkan, aku pun pernah lalu jalan tu, cuma aku lalu pada waktu siang dan tak ada experience lah lalu pada waktu malam. Tapi nasihat yang Cik Awang berikan tu betul lah. Biasanya kalau kita nampak benda yang pelik-pelik, kita jangan tegur ataupun bercakap apa-apa pasal benda tu. Sebab kata orang, kalau kita bercakap pasal benda tu akan lagi tertarik nak mengganggu kita, sebab dia tahu kita perasan pasal dia. Apa-apa pun lengkapkan diri kita dengan ayat Al-Quran. Yang bukanlah kita lengkapkan diri dengan ayat Al-Quran tu sebab kita hafal ayat-ayat Quran sebab kita takut pada benda tu, tapi kita nak minta perlindungan daripada Allah untuk melindungi diri kita daripada gangguan-gangguan begitulah. Right, so apa-apa pun terima kasih kepada Cik Awang sebab sudi sangat kongsikan kisah seram beliau ni. Jadi sebelum aku tamatkan siri kisah seram netizen ni, sekali lagi aku nak ingatkan kepada sesiapa yang ada kisah seram yang nak dikongsikan, korang boleh hantar cerita seram korang sama ada melalui Facebook. Aku ada letak link kat bawah, so klik link tu dan kemudian message kepada aku cerita seram korang, ataupun korang boleh hantar email di mana aku ada letakkan alamat email aku di bawah. Dan kalau korang rasa macam cerita seram korang tu tak mengaibkan ke, korang boleh tinggalkan cerita seram korang di dalam ruangan komen. Sama ada cerita seram berdasarkan pengalaman peribadi ataupun mungkin daripada pengalaman kawan-kawan, adik-beradik, saudara mara. Diorang mungkin malu nak kongsikan, tapi korang sudi nak kongsikan pun korang boleh letak, boleh sampaikan kepada aku. Right, so kalau korang suka dengan kisah seram netizen video ni, silalah tekan butang thumbs up dan jangan lupa untuk subscribe. Kita jumpa lagi minggu depan insya-Allah di dalam kisah seram netizen. Assalamualaikum.